takut, khususnya pelabur-pelabur asing. Kalau kita lihat ekonomi, negara kita perlukan pelabur asing. Negara kita perlukan pembangunan ekonomi supaya rakyat dapat merasai nikmat kehidupan, kemakmuran kehidupan tersebut. Jadi kiranya kita dalam keadaan yang aman, damai, rakyat bersatu padu, maka kita dapat menggalakkan pelaburan asing yang mana boleh membolehkan ekonomi itu berjalan dengan lebih baik dan seterusnya meningkatkan peluang pekerjaan kepada orang tempatan, orang kita. Dan akhirnya keuntungan kepada siapa? Sebenarnya ialah pelabur dapat keuntungan, kita pun ada keuntungan kita sendiri. Itu dari sudut ekonomi. Ini bermakna bahawa itu sangat penting. Kalau kita dalam keadaan ekonomi yang tidak baik, serta rakyat dalam keadaan susah, kerja tak ada, kan? Dari sudut yang kedua pula, perpaduan mewujudkan keadaan yang harmoni. Apabila semua kita bersatu. Yang Muhammad Menteri ada sebut bahawa dalam ayat Hujurat 13, supaya kita ada li ta'arufu, firman Allah Subhanahu wa taala tadi, supaya kita kenal mengenal. Bila kita kenal, macam mana kita nak kenal seseorang? Sudah tentu paling penting ialah kita mesti ada interaksi. Kalau kita tak ada interact di antara satu dengan satu yang lain, tentu kita tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Itulah peribahasa kita. Sebab itulah saya minta supaya dalam keadaan negara kita yang majmuk, apatah lagi sangat penting untuk kita bersatu padu. Apakah tidak mungkin kita bersatu? Apakah tidak mungkin kita meningkatkan perpaduan di antara kita? Secara tentu kerajaan Madani yang di bawah pimpinan PMX kita mempunyai rancangan yang terbaik untuk meningkatkan lagi sifat ataupun sikap patriotik kita kepada negara. Dan akhirnya cinta ke negara itu akan sendiri akan membolehkan kita sayang negara dan sesama kita semua keturunan kaum dan berbeza dapat hidup bersatu padu dan membawa kemakmuran kepada negara. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang penting Profesor adalah interaksi. Yes. Kalau kita tak berinteraksi, macam mana kita nak kenal? Tidak ada komunikasi. Ya, sebab itulah datangnya cinta. Ya. Baik, kita nak sambung perbincangan kita. Kalaulah interaksi itu dijadikan sebagai asas untuk kita bersatu dan berpadu, saya tertarik juga kalau kita tengok dalam jendela sirah, Ustaz, kan? Ya. Kita akan berjumpa dengan pembinaan negara Madinah. Apabila Nabi membangunkan negara Madinah, yang Nabi datang melihat pelbagai bangsa, pelbagai kaum yang ada di Madinah. Tapi Nabi boleh membina sebuah negara yang maju dan sejahtera. Boleh tak Ustaz kongsi dengan kita apa resepi kejayaan negara Madinah tu? Silakan. Baik Ustaz Hariri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Setia Dr. Naim, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, rakan gandingan panel Dr. Taufik, Difdi kehormat tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi lagi disayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Menjawab persoalan yang ditanya, sudah pasti kita tidak boleh lari daripada manba', matlaq, masdar kepada hidup kita di dunia ini, iaitulah kita dengan Quran, kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana Perdana Menteri kita, Menteri Agama kita berpegang dengan dua ini, selama itulah kita dalam kebaikan. La tazalu hazihi al-ummah 'ala al-khair ma dama al-Qur'anu imamuna wa ma dama Muhammadan hayyan fi dhamirina. Kita di dalam keadaan yang baik, umat ini dalam keadaan yang baik selagi mana kita menjadikan Quran sebagai imam kita, rujukan kita, masdar kita. Yang kedua, selagi mana kita menjadikan Nabi Muhammad itu hidup di dalam diri kita, di dalam perangai kita. So bila ditanya oleh Ustaz Hariri tentang bagaimana Nabi membina negara, inilah tempat rujuk negara kita Malaysia Madani.
Kita nak membina sebuah negara persis Madinah, kerana signifikannya Madinah itu dengan kita. Kerana Madinah itu dia ada kemajmukan bangsa, kemajmukan agama. Maka Nabi SAW macam mana mengurus kemajmukan itu, yang tu yang kita nak tiru, yang tu yang kita nak jadikan sebagai uswah hasanah, dan kita memacu mengangkat harakat, martabat, darajat negara kita. Inilah di antara respi kejayaan Nabi SAW membina negara Madinah. Sempena dengan program setahun bersama Kerajaan Malaysia Madani dari perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik, alhamdulillah kita masih lagi membincangkan tajuk keharmonian dalam kepelbagaian. Saya nak sambung kembali perbincangan kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Setia. Adat dalam kehidupan ini, laut pun ada geloranya. Dalam keluarga pun ada pasang surutnya. Suami, isteri, adik-beradik. Begitulah dalam negara kita. Ada beberapa titik-titik hitam dalam negara kita di antara kaum dan agama. Contoh yang dapat saya berikan pada 27 Mac 1998 di Kampung Rawa, pada 4 Mac tahun 2001 di Kampung Medan, dan pada tahun 2018 26 Disember di Subang Jaya. Ada sedikit perselisihan faham di antara agama dan juga kaum yang menyebabkan beberapa perkara yang tegang di antara kaum dan agama. Mungkin Yang Berhormat Datuk Setia boleh komen sedikit bagaimana kita nak meredakan dan menghubungkan, membaikkan di antara kaum dan etnik agama ini supaya menghidupkan Malaysia Madani kita. Silakan. Terima kasih Ustaz Zaridi. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah SWT, kita memang mengakui bahawa kehidupan ini dan kematian adalah sebahagian daripada ujian daripada Allah SWT. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah SWT jadikan kehidupan dan kematian ini tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menguji kita, siapa di kalangan kita yang paling baik amalan mereka. Jadi sudah tentu sebagai orang Islam yang beriman, yang mengetahui tentang kehidupan ini dijadikan sebagai ujian, insiden-insiden yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi itu yang berlaku di negara kita sudah tentu menjadi satu kemestian untuk kita mengambil yang iktibar dan mendalami serta memahami bahawa kejadian-kejadian tersebut berlaku disebabkan hilangnya semangat kenal mengenali di antara satu sama lain. Interaksi seperti mana yang disebut oleh Prof. Datuk Dr. Taufik sebentar tadi di kalangan berlainan bangsa dan agama menjadi punca
berlakunya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa hitam tersebut. Maka dalam konteks itulah Ustaz Hariri, sebagai orang Islam yang beriman, kita perlu mengambil iktibar dan kita perlu memastikan kesatuan dan perpaduan di kalangan umat Islam, perpaduan di kalangan orang Islam dan bukan Islam ini harus kita teruskan, kita pastikan kesatuan ini dapat kita pertahankan. Sebab kalau kita gagal untuk bersatu, padu, maka dia akan membawa permusuhan di kalangan kita. Kita tak mahu, tuan-tuan dan puan, sebagai umat Islam, banyak panduan-panduan yang telah Allah SWT ajar kepada kita. Dan sudah tentu sebagai umat Islam yang beriman, yang meyakini dengan Tuhan yang Maha Esa ini, kita perlu mengambil segala garis panduan yang Allah SWT ajar kita di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam suratul An'am ayat yang ke-108, Allah SWT telah memberi peringatan kepada kita. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Maksudnya, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Jadi maknanya, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu Taala telah mengajar kepada kita bagaimana kita perlu ada sifat menghormati agama dan bangsa yang lain. Walaupun kita yakin dan percaya dengan agama kita, tetapi dalam masa yang sama Allah telah melarang kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita mencerca apa yang disembah oleh penganut-penganut dan bangsa yang lain. Dan tuan-tuan dan puan-puan, yang ni kita perlu ingat sebagai umat Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita tahu diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan maka dalam konteks itulah saya harap dan kita harap dalam kita membina dan mencari negara yang kita cita-citakan, iaitu negara yang aman, damai, sejahtera, maka kita kena pastikan keharmonian dan kesatuan serta perpaduan kita di kalangan orang-orang yang beragama Islam dan di kalangan orang-orang yang bukan beragama Islam, kita kena pertahankan. Dan sebagai umat Muhammad, orang-orang yang beragama Islam, kita percaya kita mewarisi akhlak dan nilai-nilai yang murni. Sebagai umat Muhammad, kita perlu menunjukkan contoh yang terbaik kepada mereka, rakan-rakan kita, kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam. Dan insya-Allah apabila kita berjaya menunjukkan akhlak yang baik, mengingati peristiwa-peristiwa hitam dan mengambil iktibar apa yang berlaku dan mempertahankan kesatuan dan perpaduan kita ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan berjaya mengelakkan daripada peristiwa-peristiwa hitam itu untuk berlaku kembali, insya-Allah. Terima kasih Sari. Saya tertarik dengan ayat yang dibawa oleh Yang Berhormat Datuk Setir. Saya ingat ini konteks yang jelas dan boleh jadi satu pelantar kepada perbincangan di pusingan yang kedua. Profesor diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Taala dan melihat apa keindahan Islam yang Allah Taala berikan ayat ini supaya kita imani dalam sebuah negara yang kepelbagaian. Silakan Prof. Maknanya dalam sebuah negara Malaysia yang majmuk ini, kita ada kepelbagaian kaum. Kita ada kepelbagaian agama, kepercayaan dan budaya. Malah makanan kita juga berbeza. Makanan ini merupakan sesuatu yang seronok untuk dibincangkan. Sebab kita rasanya bila kita menikmati sarapan pagi ataupun makan tengah hari, makan malam, pastinya makanan kita bercampur dengan berbagai kaedah masakan daripada budaya dan adat yang berbeza, kan? Dan ini merupakan satu rahmah kepada kita sebab kita ada banyak pilihan. Kalau Prof minat masakan apa? Saya biasa makan Cina. Kadang ada yang tak ada jual, saya terpaksa buat sendirilah. Tapi saya masakan yang lain pun saya suka juga. Okay. Contohnya saya bagi contoh sambal Jawa. Saya suka sangat sambal Jawa. Sampai saya kat Sabah, saya tak ada orang buat sambal Jawa, saya buat sendiri. Contohnya lah. Okey. Intipati ayat tersebut, ayat ini yang disebutkan tadi Al-An'am ayat 108 itu,
ialah untuk mengajak umat Islam supaya menunjukkan akhlak yang terpuji dengan melarang kita tidak menghina, tidak mencaci, tidak memburukkan agama lain. Dan ini bermakna bukan satu akhlak di dalam Islam sekiranya kita memburuk-burukkan sembahan orang lain. Saya bagi satu tafsiran mengatakan bahawa hukum ayat ini adalah kekal, di mana larangan menghina segala kebesaran agama lain, sembahan mereka, tempat ibadat mereka, dan jangan kita terdedah dengan maksiat untuk memburukkan agama lain. Dan ini bermakna bahawa sekiranya kita memburukkan agama lain, ini bermakna seolah-olah kita menggalakkan maksiat itu juga terhadap penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi lebih buruk lagi. So yang terbaik ialah kita jangan buat benda-benda yang negatif ini, tetapi yang terbaik ialah kita berkongsikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menceritakan keindahan Islam kepada mereka. Dan ini sudah tentu akan meningkatkan kefahaman mereka terhadap Islam dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan boleh menimbulkan rasa hormat, rasa boleh menerima perbezaan itu dengan lebih baik, dan insya-Allah kita hidup dengan lebih aman lagi. Baik. Kalau disebut tentang interaksi, biasa kalau kita berinteraksi, dia mesti ada benda yang tak kena. Biasalah siapa-siapa pun Ustaz kan, dengan isteri kita pun, dengan anak-anak ada pendapat A dan B. Kalau dengan berlainan kaum dan agama ni, kalau ada perbezaan pandangan, macam mana tu Ustaz nak buat? Ada ikhtilaf di dalam kita mendepani kepelbagaian. Sudah pasti yang penting sekali ialah dalam kita menangani perbezaan pandangan. Sebab itu JAKIM Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyuruh kita mewacanakan adabul ikhtilaf. Telah dicetak oleh JAKIM di bawah Yang Berhormat Menteri. Kita mengarahkan supaya kitab adabul ikhtilaf yang dikarang oleh Dr. Taha Jabir Al-Alwani ini dihadam oleh kita, kerana nak menjadikan kita beradab, dia mesti bermula daripada ilmu. Saya tertarik dengan guru kami Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Dia kata, ar-rajulu iza tasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu wa qalla inkaruhu ala al-akharin. Maksudnya, seorang lelaki itu kalau dia luas ilmunya, lapang dadanya. Ini penting. Kita nak menangani masalah perbezaan ini, mesti senjatanya ilmu. Kita kena ada hikmah, kena ada bijaksana, divine wisdom. Apa pasal Allah Ta'ala membuat kita ini dalam kepelbagaian. Setiap zaman ada cabarannya tersendiri. Dalam menguruskan negara, sebuah negara yang besar 33.4 juta ini, cabaran semasa hari ini adalah media sosial. Zaman kerajaan menyampaikan semuanya sudah berakhir. Hari ini sumber maklumat boleh didapati dan
masyarakat sendiri boleh membuat konten-konten mereka menyampaikan itu. Dan kadang-kadang inilah yang memberi percikan kepada perpecahan. Mungkin Muhammad Datuk Setia boleh memberi nasihat kepada konten-konten kreator, kepada semua masyarakat, bagaimana kita nak beradab dan berakhlak di media sosial. Silakan. Benarlah apa yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi. Social media ni adalah merupakan satu alat untuk kita buat kebaikan, dan ia juga boleh jadi satu alat untuk keburukan itu berlaku. Ada hadis yang menyebut tentang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan bertanggungjawab ke atas mereka-mereka yang berada di bawah kepimpinan kamu. Jadi maknanya dalam konteks content creator ni, sebab dalam zaman social media ni, di kalangan kita rakyat ramai yang kreatif, yang nak dapatkan pengikut-pengikut, followers melalui social media. Cuma peri penting kepada kita tuan-tuan dan puan-puan untuk kita gunakan social media ini ke arah kebaikan. Saya harap sangat agar kita, khususnya umat-umat Islam, untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial ini. Dan dalam masa yang sama juga, saya mengharapkan kepada kita yang menerima satu-satu berita melalui sosial media, Allah SWT telah ajar kita, jelas kita, ayat yang selalu kita baca, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya kasih sekalian, jelas Allah SWT mengajar kepada kita, hamba-hambanya, untuk melakukan tabayyun setiap kali kita menerima apa jua berita di dalam social media ataupun dalam apa jua cara, khususnya social media yang disebut oleh Ustaz Hariri tadi itu. Allah SWT ajar kepada kita supaya hendaklah kita tabayyun. Kita jangan cepat kongsi, share satu-satu berita yang kita terima dengan orang lain. Sebab apa Allah SWT sebut dalam Al-Quran tadi? Kalau kita tidak tabayyun, Allah kata antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau kita tidak tabayyun, kita tidak semak sama ada berita itu benar ataupun tidak, dia akan menyebabkan musibah yang besar kepada orang-orang, khususnya mereka-mereka yang difitnah melalui social media tersebut. Jadi tuan-tuan, yang ini sangat berbahaya. Maka lebihlah aula untuk kita semua tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan supaya berita yang kita terima tadi itu kita perhalusi betul-betul. Sebab kalau kita tidak perhalusi, kita share, kita kongsi, dia akan menyebabkan musibah yang besar. Dan dalam konteks kita nak menjaga, nak membentuk satu masyarakat madani yang aman sejahtera, tidak akan berlaku sekiranya perkara-perkara yang membawa fitnah, yang boleh memecah belahkan kita ini, kita kongsikan. Jadi harapan dan nasihat saya tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berhati-hati, satu, kepada content creator, mewujudkan konten-konten yang boleh membawa masyarakat Malaysia ini bersatu padu, boleh bawa masyarakat ini ke arah kebaikan. Dan jangan sekali-kali kita buat konten yang boleh memecah belahkan kita. Baik, Profesor, adakah sistem pendidikan kita ini tidak mampu untuk menyesuaikan dengan keadaan sekarang? Apakah ruang-ruang penambahbaikan? Kalau Profesor boleh cadangkan, silakan. Pendidikan merupakan satu elemen yang sangat penting dalam sesebuah negara. Sudah tentu untuk melahirkan generasi yang akan datang, pendidikan merupakan aset yang sangat besar. Kerana aset yang akan kita lahirkan, iaitu generasi yang akan datang ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Dia punya intipati ialah supaya generasi akan datang itu mempunyai ilmu. Ilmu itu bermakna kita mempunyai kefahaman. Dan melalui kefahaman itu kita tahu bahawa sesuatu itu perlu dilaksanakan dengannya ilmu itu sendiri.
Dan pendidikan itu boleh kita laksanakan secara sama ada. Dia dua kaedah. Pertamanya lah kaedah melalui pendidikan secara formal, iaitu dari sekolah, di college, di IPT. Sementara pendidikan yang tidak formal ialah melalui penglibatan ibu bapa, keluarga dan juga masyarakat. Kedua-dua elemen ini mempunyai peranan dalam struktur pendidikan Malaysia. Dalam usaha kita memupuk perpaduan kepada pelajar itu sendiri, sudah tentu kita mesti ada sukatan pelajaran atau kurikulum yang tertentu, khususnya dari segi perpaduan itu diselitkan dalam sukatan pelajaran, khususnya dalam hubungan etnik dan juga agama dalam konteks negara majmuk ini. Supaya ada relevannya maklumat tentang hubungan di antara etnik ini dan juga agama itu sendiri. Dan sesuai dengan plan pembangunan pendidikan Malaysia, yang mana antara objektif utama ialah yang menekankan supaya untuk mengukuhkan perpaduan di dalam kalangan pelajar itu sendiri. Dan justru itu topik-topik perpaduan ini kita boleh masukkan dalam subjek seperti dalam pendidikan moral dan juga pendidikan Islam itu sendiri. Sebab aspek itu, perpaduan itu menjadi satu tonggak kepada keutuhan negara. Di samping dalam sukatan pelajaran atau kurikulum, kita juga mempunyai core curriculum. Dan dalam core curriculum itu kita boleh selitkan aktiviti yang membentuk interaksi. Selama ini aktiviti itu lebih kepada satu kelompok. Kelompok A, kelompok B, dan mereka tidak bercampur. Dan kalau ada aktiviti yang bercampur yang melibatkan kelompok etnik yang berbeza, sudah tentu ini meningkatkan interaksi. Dan yang kedua, kita libatkan juga silang budaya. Ada cross culture di situ supaya masing-masing memahami budaya yang berbeza daripada kaum yang berbeza. Dan ini sudah tentu apabila ada kefahaman yang kita bentuk daripada silang budaya, aktiviti silang budaya seumpama ini, sudah tentu kita akan melahirkan rasa hormat dan akhirnya menimbulkan rasa sayang kepada rakan-rakan kita yang berbeza agama ataupun bangsa itu sendiri. Alhamdulillah. Saya ingat menarik betul lah cadangan daripada Profesor tadi. Ada interaksi silang budaya dan subjek-subjek yang disebutkan tadi pun telah dimasukkan dalam subjek akhlak di kafar di bawah JAKIM dalam soal kita nak hormat orang lain lah. Ustaz, kalau tadi anggota pentadbiran itu pandangan daripada Al-Akademi, NGO buat apa? Untuk menjaga perpaduan keharmonian, apa yang boleh dibuat oleh NGO, Ustaz? Ustaz Iriri, jangan pandang rendah sumbangan NGO. Tertubuhnya UIA, tertubuhnya UKM adalah hasil daripada PKPIM. Cadangan daripada Presiden PKPIM di zaman itu, Anwar Ibrahim, yang mencadangkan penubuhan UKM bersama dengan Dr. Siddiq Fadil, yang mana produk dia 4 menteri sekarang. Tadi YB menteri bagi tahu, Dr. Naim, Dr. Zamri, Dr. apa lagi, Dr. Azmizan, dan 4 orang menteri adalah daripada alumni UIA. Itu tertubuh UIA itu daripada mana? Tidak lain tidak bukan adalah daripada seminar-seminar idea-idea yang diwacanakan daripada NGO yang mempunyai kesedaran, yang mempunyai iradatut taghyir, dan mereka halakan dengan idaratut taghyir. Idaratut taghyir ialah kehendak untuk berubah. Maka pelajar-pelajar di masa itu, mereka menubuhkan dulu satu NGO namanya Ar-Rahmaniyah. Di dalamnya ada Osman Muhammadi yang mempunyai semangat Islam. Di dalamnya ada Firdaus Abdullah, Dr. Firdaus Abdullah. Di dalamnya ada Abdullah Badawi Tun, Abdullah Badawi yang mendapat pendidikan di itu. Dan dalamnya ada Abdul Halim Ismail dan Abdul Aziz Ismail. Mereka ini menubuhkan nama pertubuhan NGO Islam nama Ar-Rahmaniyah. Ni sejarah lama ni. Masdar dia siapa dia? Ayah Ustaz. Kerana ayah Ustaz ni satu umur dengan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan dia bagi tahu iradah kehendak nak merubah masyarakat itu ada di kalangan pelajar-pelajar Islam di ini. Mereka membuat kerja.
mereka tubuhkan pertubuhan dan mereka masuk ke masjid, mereka masuk ke sekolah-sekolah sama penuh, menyampaikan dakwah, membangkit semangat Islam, menyedarkan umat yang terlena daripada meninggalkan Islam kepada meramalkan Islam. Kemudian ada PKPM, kemudian ada ABIM, dan akhirnya ABIM ini berjaya membawa satu budaya menutup aurat. Kempen-kempen mereka, jilbab yang sekarang kita tengok wanita-wanita kita alhamdulillah bertudung, semua ini adalah sumbangan daripada ABIM, daripada NGO, task force mendesak, mengempen, berdakwah, akhirnya menjadi budaya tutup aurat di dalam negara kita. Dan yang jangan lupa juga, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pernah merasmikan ucapan dasar berkaitan dengan ucapan dasar Muktamar ABIM yang ke-8 1979. Dia telah membawa tajuk ini, iaitu tajuk apa? Islam, penyelesaian masalah masyarakat majmuk. Sudah diwacanakan, sudah. Ini kerana mereka di zaman itu mereka punyai kehendak, dan akhirnya produk-produk kita seperti Dr. Naim adalah produk-produk daripada kehendak perubahan yang nak dilakukan oleh mereka-mereka ini, dan hasilnya kita. Ini kita pula di zaman kita, saya diamanahkan oleh Dr. Naim yang berhormat untuk melid satu pertubuhan NGO juga yang disebutkan oleh Ustaz Ari Presiden. Saya bukan Presiden pengurusi ya. Presiden tu dia canggih lah sikit. Presiden Duat Al-Falah. Ini untuk jangka masa depan nanti. Kita bergerak sekarang untuk kita membentuk, merubah masyarakat. Taghyir memerlukan kepada idarah. Idarah mana ada gerakan. Mesti ada di sana yang dipanggil, ada di sana urusan manajemen untuk kita menggerakkan perubahan ini. Dan itulah kita memerlukan NGO. Dan NGO ini akan bertaawun dengan agensi-agensi di bawah Yang Berhormat Menteri, Yadim, Jakim, Yapim dan sebagainya, untuk membawa perubahan kepada masyarakat. Dan yang kedua, kena tarbiyah. Maknanya buat program-program tarbiyah untuk mendidik masyarakat supaya menjadi ejen dan duta kedamaian, bukan duta perpecahan. Yang ketiga, kita kena buat program tanwir. Duat Al-Falah kena buat tanwir, pencerahan, mencerahkan umat daripada kegalauan pemikiran. Dan yang keempat ialah tahrir. Ada 4 T. Tahrir iaitu membebaskan pemikiran manusia di dalam negara kita daripada belenggu hulu, belenggu melampau yang semakin membarah di dalam negara kita ini. Kita nak berehat seketika, tapi saya nak bagi peluang kepada Profesor Dr. Taufik. Boleh bagi tahu, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam Mandarin. 不要走，我们大家在一起。Asas keharmonian, kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Islam adalah agama yang memelihara dan mengawal penganutnya di seluruh dunia ini. Dalam realiti masa kini, antara isu utama dalam konteks pembangunan masyarakat adalah isu yang berkaitan dengan persoalan membangunkan masyarakat yang harmoni, sejahtera dan berjaya. Dan yang pasti teras utama ke arah melahirkan masyarakat yang diidamkan itu adalah melalui penjanaan masyarakat berasaskan pemantapan nilai-nilai murni secara kolektif. Penekanan konsep Malaysia Madani adalah tanggungjawab kita menyumbang idea dan pandangan untuk kemajuan negara melalui program dan inisiatif yang berdaya cipta, mengukuhkan semangat patriotisme dan lain-lain.
Bertitik tolak dari itu, kejayaan demi kejayaan dilakar dalam pelbagai bidang di peringkat negara mahupun di persada dunia. Tidak mustahil gagasan Malaysia Madani bukan sekadar mampu memupuk kesedaran dan sifat kesepunyaan di kalangan warga negara, namun sekaligus mampu membuahkan pencapaian yang luar biasa dan menjadi sebutan serta ikon teladan kepada dunia luar. Alhamdulillah kita bertemu semula di Forum Perdana Ehwal Islam. Sedar tak sedar, forum kita sudah sampai di penghujungnya. Seperti biasa, sebelum kita melabuhkan tirai, kita nak buat sedikit kesimpulan sebagai dapatan perbincangan kita bersama. Mungkin saya nak mulakan dengan Fadil Ustaz Abdul Hadi terlebih dahulu. Mungkin Ustaz boleh tambah sedikit dalam soal adabul ikhtilaf sebagai satu pertembungan yang amat dahsyat yang boleh kita urus secara harmoni, Ustaz. Tadi disebutkan kata-kata hikmah daripada Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu. Dia menyebutkan, An-nasu abidun lima arafu wa a'da'un lima jahilu. Manusia ini perangai dia akan sanggup jadi hamba kepada apa yang dia kenal, dan dia akan memusuhi apa yang dia jahil. So dalam kita mengurus, manage perbezaan, perselisihan, ialah ta'aruf itulah yang Allah sebut tu, bukan saja-saja sebut tu. Itulah kunci yang Muhammad Menteri baca ayat tadi tu. Alhamdulillah bila yang Muhammad Menteri baca, kami hurai, iaitu berkaitan dengan ta'aruf itu. Ta'aruf itulah yang menjadi kunci kepada kita boleh menguruskan perbezaan, menguruskan perselisihan. Itu kerana manusia bila dia arif, kena kenal benar, kenal barang, orang kata kena kenal apa itu bangsa kita, agama kita, bangsa lain, agama lain. Dengan kita kenal, kita dapat kendurkan perselisihan, dapat kendurkan kita punya perbalahan. Kita akan datang kasih sayang, akan datang kemesraan, hormat, menghormati antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz. Mungkin Profesor sebagai kata-kata akhir. Dalam perbincangan kita, saya ada sebut beberapa intipati, contohnya tentang ilmu pengetahuan. Yang kedua tentang interaksi. Yang ketiga komunikasi. Dan seterusnya adalah akhlak terpuji. Sekarang saya boleh lingkupkan ataupun rangkumkan kesemua ini dalam 5 prinsip. Pertamanya, saling faham memahami. Kita faham sesama kita, kita faham kepelbagaian yang ada. Yang kedua, kita saling hormat menghormati. We respect each other, mutual respect. Kemudian datangnya yang ketiga, iaitu toleransi. Nabi SAW telah menunjukkan sikap toleransi yang terlalu besar, yang tidak mungkin kita boleh buat, tetapi tidak mustahil kita boleh lakukan. Yang mana toleransi itu tidak bermakna kita kalah, tetapi toleransi itu yang membawa kejayaan kepada Nabi SAW menakluk Mekah semula itu, Fathul Mekah, kan? Dan yang keempat ialah penerimaan ataupun acceptance. Kita menerima seadanya perbezaan yang nyata, kerana itu memang hakikat perbezaan yang ada, dan kita memang dijadikan berbeza, dan tidak ada manusia yang sama sebiji. Sebab apa? Walau kembar seiras pun tetap ada perbezaan. Dan yang kelima, ini tahap yang tertinggi lah ni, maknanya kita boleh meraihkan perbezaan itu supaya kita boleh menghormati keseluruhannya. Dan akhir sekali, 5 prinsip sudah ada. Saya teringat kepada satu hadis, khairan nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebab apa yang saya sebutkan tadi adalah hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Dan sebaik-baik manusia itu adalah sebaik-baik yang mempunyai
sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lain. Sudah tentu dalam hubungan dengan sesama manusia yang semuanya dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memberikan manfaat kepada seluruh manusia tanpa kira agama, bangsa dan budaya. Baik, Yang Berhormat Datuk Setia yang memulakan, Yang Berhormat Datuk Setia perlu menutupnya. Apa nasihat dan kata-kata akhir, silakan. Apa yang kita boleh simpulkan dalam masa sejam kita adakan perbincangan dalam forum pada malam ini? Yang pertama, kemajmukan masyarakat di negara kita yang tercinta ini dengan berbilang bangsa, berbilang agama adalah merupakan aset penting yang kita ada. Dan aset penting ini adalah merupakan nikmat yang Allah SWT kurniakan kepada kita di negara kita. Dan kalau ianya merupakan satu nikmat, maka menjadi kewajipan kepada setiap seorang daripada kita untuk bersyukur dengan nikmat ini dan melakukan perkara-perkara yang boleh memastikan keharmonian masyarakat di negara kita ini dapat dipertahankan. Dan sebagai orang Islam, orang iman, kita perlu menunjukkan akhlak yang terbaik, khususnya kepada rakan-rakan dan masyarakat kita yang bukan beragama Islam. Sebab kita percaya bahawa Islam, agama yang kita bawa ini boleh membawa ke arah keharmonian. Maka atas dasar tanggungjawab inilah, hadirin dan hadirat, kita perlu pertahankan nikmat keharmonian ini. Maka saya, dalam konteks kita, saya sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli-Waris Agama bersama ketua-ketua agensi yang ada pada malam ini, kita telah bangunkan pelan transformasi Al-Falah. Kita nak memastikan kesejahteraan dan perpaduan di kalangan rakyat di negara kita ini. Untuk kita bina satu negara madani ini akan dapat kita wujudkan, dan akhirnya matlamat seperti mana yang kita impikan, sebuah negara yang Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang baik, aman, sejahtera dan mendapat kerahmatan dan keampunan daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat sekalian, yang ini bukan sahaja tanggungjawab yang diberikan kepada kerajaan. Tanggungjawab ini terletak kepada kita semua, hadirin dan hadirat, rakyat Malaysia yang cintakan keamanan yang ada di dalam dewan ini, dan juga penonton-penonton kita di luar sana. Kita hendaklah sama-sama laksanakan tanggungjawab dan kita pelihara keharmonian ini. Insya-Allah kita yakin negara yang tercinta, yang aman sejahtera yang digambarkan dalam Al-Quran tadi itu akan kita bangunkan secara bersama. Terima kasih, dan saya doakan Yang Berhormat Datuk Setia akan terus diberi kesihatan yang baik, kekuatan untuk memimpin hal-hal agama dan juga memacu Malaysia madani kita, insya-Allah. Amin. Terima kasih juga kepada Yang Berbahagia Profesor Taufik dan juga Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi. Formasi gandingan yang sangat hebat dan menarik. Insya-Allah kita boleh teruskan di forum-forum akan datang. Dan kepada semua tetamu-tetamu kehormat dan penganjur kita, tidak dilupakan kepada semua para hadirin dan hadirat, kita berikan tepukan gemuruh kepada semua yang hadir pada hari ini. Para hadirin sekalian, kesimpulan yang dapat saya berikan adalah, saya petik cuplikan puisi sastrawan negara A. Samad Said bertajuk Hidup Bersama. Dalam gelora dan taufan, tak tercalar tekad kita kerana kemerdekaan. Mengasuh kita bersuara dalam sopan, yakin menyanggah musuh, tulus menambah kawan, inti tunggak dan makna kebahagiaan. Kita jumpa lagi. Saya Ustaz Hariri mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.